nikah mungkin nak record dekat rumah, nak record dekat kedai. Boleh guna 2 PC Ada link tak? Nanti saya bagi link lah. Sekejap Webinar untuk payroll nanti saya usulkan pada saya punya management lah. Betul, 99 seumur hidup Macam mana nak record KWSP so ada belanjaan sebab ada potongan dari gaji pekerja. Contoh gaji pekerja 2,000, nak record gaji sebelum ada tolakan atau sebelum tolakan. Okey, record gaji pekerja ni kalau macam ni, apa yang perlu direkod untuk gaji pekerja ni, kalau apa yang diberi, contohlah daripada Maybank duit ni, kita nak transfer gaji pekerja, kalau kata kita transfer 2,000, kita perlu rekod 2,000 2,000. Kalau kata kita bayar gaji pekerja tu, contohlah gaji basic dia 2,000. Ini soalan daripada Hairul Hairul. Okay, contohlah gaji pekerja basicnya 2,000 tapi kita dah tolak KWSP dulu, so dulu. Okay. Lepas tu lepas tolak KWSP katalah dia punya baki 1,800 lah. So kalau kita bagi atau kita transfer ke, kita bayar cash ke kepada staff tu 1,800, kita record gaji 1,800 sahaja. Apa yang kita perlu record lah apa yang kita bagi. Walaupun basic dia 2,000, kalau kita tak bagi pada dia 2,000, jangan record 2,000. Kita record apa yang kita bagi sahaja. Okay. So untuk EPF SOSO ni kita record dekat EPF SOSO lah. Untuk sebarang duit keluar. Payroll tu untuk gaji sendiri ke macam mana? Okay, CJ Jewel, sistem payroll tu kalau macam kita seorang je kerja, tak payahlah pakai payroll tu. Kalau kita ada staff-staff yang mana memerlukan payslip ke, yang mana kita nak trace dia punya record ke, boleh pakai payroll Boleh. Facebook ada dekat depan dekat database ni, ada link Facebook. Okay, link Facebook Linda Mamat, dah beli lama rasanya 2 tahun tapi tak pernah guna. Boleh je, boleh download, bagi share number untuk aktifkan sistem. Boleh bagi tahu je detail masa pembelian itu. Ni sini nombor Facebook. Untuk telefon nanti saya bagi nombor telefon yang boleh dihubungi Sekejap. Dekat sini tak. Contoh kita jual 3, 2 atau 3 bisnes saja atau kena beli lagi. Okey, untuk orang yang ada lebih pada 1 bisnes, 2, 3 lah, tak kisahlah kan. Yang ada banyak ke, yang ada cawangan ke, kalau nak record dalam akaun yang berbeza, beli sekali je, boleh download je. Macam file ni, once beli boleh download berapa je kuantiti, berapa je unit file yang nak guna, boleh download je. Download, guna je suka hati macam tu. Tapi kalau boleh janganlah bagi-bagi kat orang lain macam tu Sebab once minta activation code tu, kita nak detail pembelian sekali Kita bukan bagi activation code gitu je. Tak mungkin ada yang tak buat belian tapi tiba-tiba ada sistem Boleh-boleh kita masukkan dalam Telegram ni nombor phone link untuk beli. Boleh-boleh. Boleh, saya akan share untuk pembelian payroll sekali. Okey. Soalan tak ada, saya cuma recap untuk jualan je sikit. Okey, untuk jualan ni, dia cara record dia sama je Okey, kalau nak record kat sini, okey, contohlah kita dah ada buku bil sendiri, buku invoice sendiri, buku tunai sendiri. So kita dah tak nak record untuk receipt kat depan ni, tak nak dah. Kita nak guna kat sini. So kita nak record detail secara total, detail jualan saja, untuk record saja, okey. Okey. Contohlah kata dalam buku tunai tu kita dah record semua jualan harian kan. So kalau kita nak record jualan tu secara total terus secara sehari, tak ada masalah, boleh je boleh je. Selagi kita ada bukti-bukti transaksi tersebut. Kalau kata kita tak ada receipt lagi, kita ada invoice lagi, kita boleh guna receipt atau invoice dekat sini untuk sebagai bukti transaksi. Okey, dekat sini dia ada beberapa function. Okey, yang pertama receipt ni adalah untuk jualan secara tunai. Okey, secara tunai ni maksudnya sama macam belian tunai tadi lah. Kalau berlaku 1/1, kita bayar 1 hari bulan 1 juga. Okey, yang kedua adalah invoice. Invoice ni untuk jualan secara hutang. Okey. Okey, yang ketiga boleh create quotation, yang keempat boleh buat purchase order. Ini kalau orang peniaga yang tak ada bill ke, tak ada invoice ke, yang memerlukan yang memerlukan. Okey. Saya nak tunjuk cara kalau record receipt. Okay, receipt ni maksudnya jualan secara tunai
Okay, kat sini ada database pelanggan. Okay, untuk peniaga-peniaga, yang contohnya ada mini agent, ada dropship, ada agent kan. Contohlah kita ni sebagai stokis ke, kita ada mini agent, agent dan sebagainya, kita boleh save maklumat-maklumat mereka di sini. Kalau ada customer tetap pun boleh save dekat sini. Boleh save. Klik new dulu macam biasa, klik new. Klik new, baru isi contoh saya masukkan satu nama je lah sebab tak sempat dah. Saya masukkan satu nama. Okay. Siapa yang boleh stay. Siapa yang tak boleh stay, tak apa. Nanti kita share video ni. Nama Lisa, telefon 3 dan save. Okey, ni contoh cara lah nak simpan database pelanggan dan sebagainya. Pada Puan Siti Hajar, kalau katakan macam ada pelajar yang berhutang ke, nak save kat sini macam lambat lah kan. Terpulang. Kalau perlu digunakan, boleh guna. Kalau tak perlu, tak payah. Okey. Okay, contohlah Lisa ni dibeli barang kita, dibeli produk shampoo kita tadi tu secara tunai. Okay, kita guna data. So, bila guna data, dia akan appear kat sini lah. Masukkan tarikh. Okay, masukkan tarikh. Okay, contoh 20 hari bulan. Okay, sales type cash, sales person masuklah. Kalau ada person yang buat sales, saya lah staff. Okay, untuk produk code ni, okay, tadi kita dah ada dekat inventory kan, shampoo bamboo ni. So bila kita klik product code, dia akan keluar dekat sini. So dah ada harga jual apa semua. So kita masukkan kuantiti sahaja. Contoh dia beli 5 tambah. Sila lengkapkan data apa tu? Shampoo BB. Kuantiti 5. Ni salah. Tambah yang ni. So dia akan keluar kat sini. So ini total yang dijual kepada Lisa. Okay. Untuk bayaran ni, kita kena pilih dulu cara bayaran. Okay. Contohlah kalau dikata dia bayar secara, kalau tunai lah. Kalau macam dia transfer ke apa, transfer lah. Macam contoh kalau CIMB, kita beli CIMB, kita masukkan jumlah yang dibayar 225. Okay, kita kena masukkan jumlah seperti total lah sebab ini adalah jualan secara tunai. So tak ada baki lah kiranya, tak ada baki. So dekat sini boleh edit boleh edit nak letak nombor akaun ke apa ke, nak letak maklumat tambahan apa-apa ke, boleh edit boleh edit sendiri. Dan kita simpan data. Okay, simpan data. Okay, adakah anda mahu simpan data sebagai PDF? Dia akan tanya. Kalau kata kita nak print receipt tu bagi customer, kita klik yes. Kalau tak nak, klik no je lah. So, kita klik yes. So dia akan keluar, nanti kita boleh print lah receipt tu. Kalau tak nak print terus pun tak apa sebab dia dah masuk dalam folder kita tadi. So kita pangkah. So data dah berjaya dikemas kini. So kalau kita record dekat receipt pun, bila kita simpan data, dia akan terus update jualan kita, jualan kepada Lisa tu tadi jualan kepada Lisa tadi pada bulan Januari sebanyak 225. So dia akan update lah jualan semasa kita sekarang ada 225. Okey. Kita tengok kat sini jap. Okey, kita tengok kat sini kita ada quantity out sebanyak 5 unit. Kat sini lah nanti kita boleh trace kita punya berapa lagi baki produk kita, berapa kuantiti yang ada. Katakanlah macam pertengahan bulan kita nak restock lagi, kita record lah. Macam kita ada buat belian lagi, kita record lah shampoo bamboo ni register stock. So kita masukkan je cara bayar sebab nama-nama produk dia dah ada dah semua. Maksudnya mengikut receipt lah. Cara belian kalau cash lah. Nombor invoice, nombor receipt tu. Cara bayaran kalau Maybank lah. Sama je. Boleh tengok je kat sini apa yang maklumat yang diperlukan. Macam tu Ini macam isi form je, So tak complicated sangat. Ikut je step. InsyaAllah boleh mengelakkan dari sebarang kesilapan lah. Okay. Kesilapan tu kesilapan teknikal ke, kesilapan rekod ke. Okay. So bila kita record jualan yang ada, kita record stok, dia akan terus update. Pengurangan sebanyak 5 unit. Okay. Okay. So itu adalah secara
untuk record jualan secara tunai dekat receipt. Okey. Kalau kata kita nak buka invoice kepada pelanggan yang beli secara hutang, okey. So kita nak buka yang baru, kita padam data. So dia akan clearkan page ni. So kita perlu tukar dulu kepada invoice. Okey, katakanlah sebab saya tak ada database pelanggan lain, saya guna nama Lisa je. Okey. Guna data, so dia appear kat sini. Okey, kita masukkan kod penghutang. Apabila kita buka invoice, apa yang penting kita perlu masukkan kod penghutang. So kita masukkan kod penghutang Lisa. Kalau tak ada pilihan dekat sini, make sure tambah dulu nama penghutang tu dekat sini dekat list penghutang dekat database ini. So pergi dekat receipt ni tadi. Okey, masukkan kod penghutang Lisa. Okey, masukkan tarikh. Okey, contoh pada bulan Januari juga. Setelah dia beli bulan. Okey, 6%. Kalau kita sendiri. Okay, produk kod sama. Pilih kat sini. Shampoo baby. Okay, kuantiti contohlah dia beli 10. Okay, tambah. So, dia akan appear kat sini. So, secara hutang kan. So, dia tak ada bayar apa-apa. Tak ada bayar deposit. So, ada baki lah. So, bila kita simpan data. Simpan data. So, kalau kita nak simpan PDF. Kita klik yes lah. Kalau tak nak, tak payah Okay. Okay, untuk jualan secara hutang, bila kita buka invoice, bila kita simpan data, ada yang tak ni. Okay, bila kita simpan data, kita boleh tengok dekat sini, dekat jualan ni, dia dah automatic hantar. Yang pertama adalah record dekat jualan ni. Okay, Lisa invoice. Okay, tak ada deposit, tak ada bayaran pada tarikh tersebut. Okay, kod penghutang kita Lisa. Okay, belian dan secara kredit, secara hutang dan jumlah beliannya adalah 450. Okey, dan dia akan update dekat akaun penghutang. So, bila kita tengok kat sini, dekat akaun penghutang, dia dah automatik mewujudkan akaun penghutang untuk kita. Ini yang dipanggil hasil terakru tadi. Hasil terakru, jualan terakru. Hasil terakru ni maksudnya kita dah deliver produk, kita dah deliver servis, tapi customer belum bayar. Ini kita panggil hasil terakru. Maksudnya bila ada berlaku transaksi hasil terakru, dia akan mewujudkan akaun penghutang. Akaun penghutang. Ini adalah penghutang dagangan. Pihak yang berhutang kepada syarikat atau perniagaan. So dekat senarai ni nanti, kalau macam cikgu Cik Puan Siti Hajar tu ada lagi beberapa senarai pelajar yang bayar secara ansuran, dia akan auto create lah kat sini. Okey, auto create dekat sini. Okey. Okey, untuk update bayaran diterima daripada penghutang ni sama macam kita record pemiutang tu tadi juga. Sama sahaja Okey, masukkan tarikh. Contoh dia bayar bulan 2 lah, katakan dia bayar bulan 2. Okey, masukkan bulan 2. Kod penghutang, okey, Lisa lah. Kalau kita terima bayaran daripada orang lain, kita pilih lah kalau ada table akaun Intan ke, ada akaun orang lain ke, pilihlah nama yang berkaitan. Okey, bayaran terima, katakan dia buat bayaran penuh. Okey, cara pembayaran, transfer online banking juga. Ni kalau tunai tangan boleh pilih tunai tangan Dia tak semestinya semula. Dia mengikut apa transaksi kita yang berlaku. Okey, catatan boleh catat apa-apa untuk rujukan, untuk mengikut kefahaman kita dan kita simpan data. Okey, bila kita simpan data dia akan update bayaran terima pada 5/2 ke dalam Maybank. So baki Lisa dengan kita dah kosong. So dia dah tak ada hutang lah. Walaupun akaun Lisa ni menunjukkan tak ada baki, kita jangan buang dia punya akaun kita jangan buang. Sebab nanti kalau kita buang, dia punya transaksi ni akan hilang akan hilang. Okey, so dah selesai. Kita check Abang Duga sikit. Kita masih balance. So bila balance tu maksudnya kita masukkan akaun yang tepat dengan jumlah yang betul. Ni PNL tahunan ni menunjukkan kerugian lah sebab kita punya belian ni agak banyak. Tapi sales kita baru record sehari 2 kan. So, yelah masih menunjukkan kerugian lah. Ini kalau kita record melalui receipt atau invoice. Okay. So, kita ada simpan 2 data tadi kan. Okay. Kalau kata kita nak check invoice atau receipt yang kita pernah buka, kita boleh pergi dekat cari data. Okay. Cari data ni untuk invoice, untuk ni je tau. Untuk dokumen yang disimpan sahaja tau. Bukan cari data yang belakang-belakang tu. Ini untuk cari data receipt atau invoice yang pernah dibuka sahaja. Okay, kalau kita macam contohlah macam kita nak tunjuk balik invoice pada customer kan.
Kita buka, cari data. Cocok kita padam sekejap. Kita cari data. Contohlah kita nak bagi invoice pada customer. So kita papa. So dia akan tunjuk balik lah yang hari tu punya. Macam tu Okey, itu cara pertama nak record jualan. Kalau tak ada bill sendiri, tak ada buku tunai sendiri, tak ada buku invoice sendiri, tak ada buku receipt sendiri, boleh guna kat sini. Kalau kata dah ada dan kita tak nak guna yang dekat situ, kita nak record terus dekat jualan, boleh record dekat sini. Okey. Kalau ada pengguna yang buat record yang simpan record stok dekat inventory ni, okay, cara untuk record jualan stok ni, kena klik jualan stok. Dia akan tanya, adakah anda ingin tolak stok inventory? Kita pilih yes. So masukkan kod produk. Tak keluar kat sini. Sekejap register produk. Oh, kena register lagi ke? Tak payah dah. Tadi kita ada jual 10 kan? So dia buang lagi 10. Sekejap simpan dah jualan. Okay, tolak sistem inventory. Ada. Okay, so kuantiti contohlah kata 20. Okay, kita tambah. Okay, nombor invoice ni masuklah nombor reference yang kita buat bill tu kan ada nombor reference semua ni kan. So contoh 2021 cara bayaran katakan tak ada cara bayaran, kita pilih yang ni sebagai inilah cara jualan hutang kredit. Okay, kredit 7% admin, lain-lain kos tak ada, cara bayaran tak ada, ni dah ada. Kita cuba simpan data. Cara bayaran cara bayaran lain-lain. Dia kurang jumlah jualan 900. Oh, yang ni. Okay, tak apalah. Sekejap. Disimpan tak? Ada. Ni dah. Kita nak tengok dia effect tak dekat inventory stock. So dia dah tolak lagi 20. So kalau kita record kat sini untuk jualan stok, kita klik je jualan stok dan masukkan record tu tadi. So dia punya ni sama je lah. Dia punya efeknya sama je. Dia akan hantar ke bawah ni. Kalau kita tak ada record stok dekat inventory, kita masukkan kat sini je lah. Kita masuk kat sini je. Contoh. Ini kalau macam perniagaan yang customer walk in kan, yang kita tak ada simpan receipt satu-satu, yang kita tak ada simpan maklumat customer satu-satu. Macam restoran ke, food stall ke, food truck ke, apa-apalah yang macam walk in kan, macam kedai runcit ke, macam tu kan. Boleh record sales secara harian terus. Tadi ada tanya kalau nak record secara bulanan tak apa tak? Okey. Kalau macam kita macam tak nak trace sale harian kita, macam kita tengok performance harian, tak ada masalah. Boleh je record secara bulanan kalau kita dah ada record harian tu dalam buku ke dalam apa. Lepas tu kita nak record secara bulanan je, terpulang mengikut kefahaman dan mengikut senang kita nak buat rujukan. Ini saya tunjuk contoh kalau kita nak record jualan tunai harian. Okey, jualan tunai harian. Okey, perkara contohlah jualan. Kita tulis je jualan harian Jualan harian. Okey, contoh kita dapat hari tu 2000. Okey, cara bayaran tunai, kod penghutang tak ada sebab semua macam walk ini biasa kita terima ni lah. Terima tunai sahaja. Okey, masukkan nombor rujukan yang berkaitan. Kalau ada cash machine ke apa, kalau boleh record terus jumlah harian lah. Cara jualan cash jumlah 2000. Okey. 6%. Sekejap. Kecilkan sikit. Okey, admin. Dan kita simpan data. So dah hantar bulan Februari. So sama juga nak isi dekat receipt pun sama. Nak isi dekat jualan ni pun terus pun sama. Boleh je mana-mana. Boleh mana-mana lah. Tapi semuanya akan direkod sebagai jualan. Sama ada secara tunai atau secara hutang. Okey. Itu adalah cara nak record jualan lah. Okey. Kalau ada daripada stok ke. Okey. Okey, satu lagi last Ini mungkin last lah sebelum saya pergi kepada soalan. Okey, receipt dulu. Okey, untuk perkhidmatan servis yang nak guna receipt kat depan ni dan dia nak macam buat senarai harga dan sebagainya, kita ada satu function lah dekat sini, klik inventory. Klik inventory. Dekat sini boleh buat macam senarai harga lah. Contohlah kalau buat homestay kan,
Okay, nama produk contohlah. Homestay 1 ke. Kod produk. HH1. Jenis rumah. Homestay ke tak kisahlah. Buah. Okay, harga. Mungkin harga 1 malam ke, harga sehari ke. 250. Contohlah, save. So ada harga kat sini. Kalau ada homestay yang kedua, klik new, letaklah homestay 2 ke dan sebagainya. So bila kita nak buat list, kita nak buat receipt pada customer, kita klik product code. Yang ni tadi yang ada inventory stock, yang dekat inventory stock tu kan. Ni yang tak ada inventory stock, macam list product atau service. Boleh pilih kat sini, quantity, contoh kalau kata 3 malam, maksud je 3 tambah. So dia akan total kat sini lah. Kalau macam untuk jual produk yang tak ada record stok pun boleh buat list harga dekat sini. Klik new. Masuk je detail produk apa-apa. So nanti bila dalam receipt, klik sini. Klik dekat kod produk ni. Pilihlah kod produk apa-apa. Kuantiti berapa. So yang ni mungkinlah macam nak buat list harga ke. Yang list harga bolehlah buat kat sini. Macam mungkin kita ada ramai pengguna kan. Nak record list harga dan sebagainya. Itu transaksi jualan. Tadi saya dah terangkan belian secara tunai, secara cash. Jualan secara tunai, secara hutang, jualan secara tunai, secara hutang, macam mana nak record dekat receipt, macam mana nak record dekat jualan. So macam mana kalau ada pemihutang. Pemihutang ni maksudnya kita beli dengan supplier secara hutang lah. Penghutang ni kalau customer yang beli dengan kita secara hutang, dan macam mana kita nak update kalau dia buat bayaran. Okay, tadi ada Lisa beli 900. Mengaduga tak tahulah betul ke tak. Betul lagi lah. Seimbang lagi. Pastikan imbangan kita balance lah. Perlu kalau sekurangnya check. Kalau ada masa check je lah. Lepas record sehari tu check je ada lagi balance ke tak. Kalau macam tak ada masa record tinggal. Macam seminggu boleh check. Atau sebulan boleh check balance ke tak. Macam tu. Lagi kerap kita check. Lagi kerap kita boleh. Kalau macam dia tak balance, lagi mudah lah. Kita nak cari mana silap dia. Kalau macam sebulan tu macam banyak transaksi, macam payah jugalah kita nak trace dekat mana masalah dia tu. Okay. Kita punya ni masih seimbang. Okay, ada yang pengguna tanya saya juga. Okay, soalan ni famous jugalah. Sekejap Okay, untuk modal ni, contohlah kata tadi kan, kita punya modal awal tadi 40,000. Lepas tu dia tanya saya, kenapa modal saya ni tak berubah? Sedangkan macam ni kan, modal 40,000. Dekat kunci kira pun menunjukkan modal 40,000. Dia tanya. So soalan yang biasa ditanya, kenapa modal saya tak berubah? Sedangkan saya dah guna dah duit modal saya ni. Beli aset, beli peralatan, bayar sewa kedai dan sebagainya. Okay, itu soalan yang biasa. Mungkin ada juga yang timbul persoalan yang macam itulah di antara yang ada ni. Okay, jawapan dia adalah untuk modal yang kita tengok dekat imbangan duga dan kunci kira-kira ni, ia adalah sekadar maklumat kewangan kita. Kita nak bagi tahu modal awal yang kita masukkan masa dulu-dulu kita mula berniaga tu 40,000. So setiap tahun pun sampailah berpuluh tahun ke, kalau kata kita tak ada buat tambahan modal awal kita ni tetap tak akan berubah 40,000. Okey, 40,000. Okey. Macam mana kita jadi 40,000 ni bukanlah jumlah tunai yang kita ada. So nak tahu jumlah tunai yang kita ada adalah refer dekat aliran wang. So dekat aliran wang ni lah nanti yang menunjukkan jumlah tunai yang kita ada. Okey, jumlah tunai yang kita ada. Okey, walaupun dalam P&L tahunan ni nanti contohlah sampai akhir tahun kita punya keuntungan lepas tolak belanja apa semua keuntungan lah, bersih lah kiranya, dah tolak gaji sendiri dan sebagainya, keuntungan perniagaan tu contoh kata 3,000. Tapi jangan anggap duit perniagaan kita tu ada 3,000 sahaja. Kita perlu tengok dekat aliran wang berapa nilai sebenar aset yang kita ada. Okay, aset yang kita ada. Sebab tunai ni aset lah. Ini aset yang aset semasa saja. Aset lain kita ada lagi dekat kunci kira-kira, iaitu kereta sebanyak 67,000. Ada juga aset dari segi mesin sebanyak 3,000. So semua ni menunjukkan aset perniagaan, maksud nilai perniagaan kita lah. Kalau ikutkan ni dah hampir 100,000 kita punya nilai macam perniagaan kita tu. Maksudnya kalau jual-jual ni mungkinlah ada dalam dapat 80,000 macam tu lah contohnya. Bila kita kutip hutang,
Ni aset semasa lain ni tunai di bank. Bila kita total upkan semua, kalau kata kita cairkan semua ni, kita jual ke apa, mungkin kita boleh dapat tunai sebanyak 80,000 macam tu lah. Tapi nilai kita ini macam dekat kunci kira-kira ni, dia menunjukkan nilai perniagaan kita. Okey, nilai semasa perniagaan kita adalah 95,225. Okey. Tapi kalau kita perlu diingat, tanggungan hutang kita, tanggungan perniagaan kita pun tinggi. Ini menunjukkan liability. Liability ni tanggungan hutang perniagaan lah. Ada 60,000. Okay. Jadi inilah. Kalau dah settle semua ni, kita punya baki kita ada 34,000 je lah nilai perniagaan kita kalau ikutkan. Macam tu. So kalau nak tengok berapa cash yang perniagaan kita ada, perlu refer dekat aliran wang tunai. Aliran wang tunai. Okey, sama juga kalau kita dapat sales kepuk-kepuk pun kan. Macam PNL tahunan kita ni menunjukkan sales tahunan kita macam 100,000 dan sebagainya. Tapi jangan anggap kita ada duit bernilai 100,000 itu. Okey, kita tetap perlu refer kepada PNL. Okey, PNL. Dan juga sebab tu pentingnya dia macam ni, walaupun PNL kita menunjukkan keuntungan 100,000, kita perlu tengok dekat kunci kira-kira. Adakah kita ada menanggung hutang? Okey, kalau ada, contohlah kita punya untung 100,000 tapi kita menanggung hutang 60,000, jadi kita bukan dalam, orang kata, bukan dalam keadaan yang selesa lagi sebab kita masih ada hutang 60,000. So kalau duit 100,000 tu, kalau kita tolak 60,000 ni, kita ada 30,000 je. Ada 30,000, 40,000 macam tu lah. So itulah pentingnya penyata kewangan ni. Bukan sekadar PNL je. Okay, mungkinlah kita nak tahu untung rugi kita kan. Okay, selain untung rugi, kita perlu tahu jugalah kedudukan aset kita kan. Aset kita banyak mana, kedudukan hutang kita banyak mana. Ini yang pentingnya nak sediakan penyata kewangan ni. Sebab walaupun PNL kita menunjukkan keuntungan yang tinggi, kita perlu tengok juga kedudukan tanggungan hutang kita macam mana, kedudukan aset kita macam mana dan sebagainya. Dan sebagainya. Imbangan duga ni just nak check je ketepatan rekod. Yang pentingnya PNL tahunan dengan kunci kira-kira. Biasanya PNL yang kunci kira ni lah yang kita guna untuk isi borang B, LSDN untuk submit cukai itu nanti setiap tahun. Okey, jadi yang terakhir ni belanja. Okey, pada biasalah akhir bulan kan kita ada incurred belanja kan, bil, utility dan sebagainya. Caranya sama je, pilih tarikh yang kita buat bayaran tu, pilih bayaran tu untuk apa. Contohnya kalau sewa kedai, lah, kalau gaji staff lah. Contoh gaji staff, masukkan jumlah. Jumlah ni bukan kalau kata yang kita bayar tu memang gaji basic dia, kita catat gaji basic dia. Tapi kalau yang apa yang kita bayar tu selepas dah tolakkan WSP ke SOCSO ke apa-apa potongan, kita rekod apa yang kita bayar sahajalah, bukan rekod gaji basic, rekod apa yang kita bayar. Okey, berapa yang kita transfer ke akaun dia, itu je kita rekod. Kalau kata gaji basic 2,000, mungkin selepas penolakan dan sebagainya ada 1,500 je. So kita bayar 1,500 sahaja, kita rekod pun 1,500 sahajalah. Kita tak perlu rekod 2,000 lagi. Sebab 2,000 tu gaji basic dia, tapi selepas potongan dah tinggal 1,500. So apa yang perlu direkod ni, jumlah yang mengalir sahaja, bukan jumlah asal. Okey, bukan jumlah asal. Jumlah yang mengalir keluar atau jumlah yang mengalir masuk ke dalam perniagaan. Okey. Macam tu. Sekejap Sama juga macam penghutang ni. Walaupun dia macam asalnya sales dia ni contohlah kata 500. Tapi dia hutang 450 je. Jadi bila kita nak rekod bayaran yang terima daripada penghutang ni, kita tak perlu rekod dekat jualan balik. Kita tak perlu rekod dekat jualan balik. Kita rekod dekat penghutang sahaja. Sebab nanti dia akan ada 2 kali rekod pula sales yang 500 tu. Okey. Saya rasa dah tak ada dah. Kalau ada soalan-soalan lagi boleh tanya dekat mana-mana platform yang boleh berkomunikasi. Saya pergi dekat, ada sedikit je soalan saya tengok. Ni pun dah pukul 12.30. Sekejap Ada invoice tak? Ada saya tunjuk tadi kan? Okey. Bagaimana kalau customer bayar secara lebihan sebagai tips atau untuk beli yang akan datang? Okey, sekejap Okey.
Kesebaran lebihan sebagai tips atau okey, kepada Al-Azi ni dia tanya bagaimana kalau customer bayar secara lebihan sebagai tips atau untuk belian akan datang. Untuk belian akan datang. Okey. Dia berbeza kalau untuk tips dia akan jadi macam hadiah lah untuk kita kan. So untuk lebihan tu perlu record dia sebagai hasil lain-lain dekat PNL tahunan ni. Detail PNL ada tak? Untuk pendapatan lain ni boleh tulis macam mungkin lah pendapatan lain ni tulis hadiah ke apa kan, tips ke apa, boleh tulis tips. Masih perlu direkod dan perlu record berapa jumlah yang tips yang terkumpul dalam sebulan tu, berapa yang customer bagi. Catatan yang ni kena record direct kat sini dia tak ada specific account lah. Perlu record je terus dekat sini. Okey. Seterusnya kalau untuk lebihan untuk net saya maksudnya ada lebih 100 tapi kita simpan lah nanti kalau saya beli lagi tolak je lah 100 tu. Contohlah macam tu kan. Okey. Itu akan createkan akaun pemutan lah sebab pemutan dagangan pemutan dagangan sebab kita pegang duit dia tapi dia belum dapat produk kita. So kita akan masukkan nama dia, boleh letak nama personal. Bayaran dibuat ni boleh tukar belian share kredit. Letak je belian share kredit. Cara pembayaran ni di mana duit lebih tu ada. Kena catat di mana duit lebih tu ada. Okey. Jadi kalau kata contohlah customer sepatutnya bayar 200 je tapi dia bayar 300. Okey. Masa dia bayar 300 tu dekat jualan catat 200 sahaja. Lagi 100 tu record dekat pemiutang sini pemiutang dagangan. Okey, pemiutang dagangan sebab kita pegang duit dia. Okay. So nanti kalau kita dah jual kat dia, tolak je lah. Tolak kat sini, lepas tu record dekat sales. Macam tu. Okay, itu yang pertama. Kejap macam mana nak penghutang tak selesai. Macam mana nak jana receipt yang penghutang telah selesaikan bayaran. Okay, faham. Sebagai tips atau bayaran akan datang. Okay. Cik Azwani tanya macam mana nak jana receipt yang penghutang telah selesaikan bayaran. Okay, untuk buka receipt yang bayar hutang ni, maksudnya bukan jualan lah. Okey. Buka dekat receipt ni. Okey. Tulis receipt, masuk tarikh, masuk nama orang tu apa semua kan. Okey. Masukkan total yang dibayar apa semua tu, bayar untuk apa, berapa total dan sebagainya. Okey, beza dia kalau jualan dengan bayar hutang ni, kalau jualan kena simpan data. Kalau dia buka receipt untuk bayar hutang ni, simpan PDF sahaja. Tak perlu simpan data Sebab kalau simpan data, dia akan hantar data ni ke jualan. Jadi kalau untuk buka receipt bayar hutang saja, simpan PDF sahaja, tak perlu simpan data. Tapi masih perlu update dekat sini masih perlu update dekat penghutang ni kalau customer buat bayaran. Nurul Fatihah. Jadi untuk ibu saya kena download sama saja kan, cuma untuk itu saya pernah minta untuk tambah sheet untuk bagian return. Sebab biasa saya orang jualkan barang. Kalau rosak dia akan return semula. Okey. Ya, tidak pada sale. Okey, itu macam mana kalau okey. Sekarang ni memang kita tengah develop section untuk pulangan pulangan jualan atau pulangan belian sekiranya ada refund dan sebagainya. Kita tengah develop, so mungkin untuk file 2002 akan adalah update tu. Untuk Nurul Fatihah ni kalau tak balance, kalau kata tak jumpa, boleh email je file tu dan boleh maklumkan je kata imbangan duga tak balance. Nanti kita tengok kan. Kita ambil tunai dari bank. Okey. Satu lagi. Nasib baik tanya. Macam mana nak record kalau kita keluarkan tunai dari bank ataupun kita depositkan tunai ke dalam bank. Kejap Sebab sekarang sebahagian tunai banyak tapi tunai tangan tak ada jadi negatif. Okey, faham. Okey, macam ni Okey, dekat aset dan lain ni, boleh scroll ke tepi modal ni. Dia ada satu table untuk pindahan. Okey. Pindahan ni nak record semua pindahan, sebarang pindahan keluar daripada Maybank ke tunai atau sebarang kemasukan tunai ke bank. Okey, contohlah pada 31 kita nak simpan tunai kita tapi kita tak ada tunai setakat ni. Tapi ni contoh je lah. Pindah kepada ni contohlah. Contoh jualan harian kita memang fully secara tunai. Lepas tu pada macam bila kita tutup kedai tu mungkinlah petang atau malam tu kita nak deposit duit ke dalam bank. So kita pilih pindah kepada, contoh kita masuk ke Maybank, pindah daripada
kita pindah kepada tunai. Pindah daripada tunai. Okey, jumlah pindahan katakan contoh jualan harian kita hari itu 1,800. Okey, masukkan reference yang berkaitan. Okey, catatan. Catatan mungkinlah nak kata sales ke dan sebagainya. Okey. Ini kalau kita nak simpan tunai ke dalam bank, okay, kita pergi dekat cash deposit machine, kita masukkan tunai yang kita jualan harian tu ke dalam bank. Okay, kalau kita nak keluarkan tunai daripada bank, okay, cara dia, contohlah kita masukkan tarikh, okay, pada tunai, okay, pindah kepada maksudnya kita nak keluarkan tunai daripada Maybank. Dia cara dia gitu je. Kalau kita keluarkan tunai, pindah kepada Maybank daripada tunai. Kalau kita simpan, kalau kita keluarkan daripada Maybank, kita pindah kepada tunai daripada Maybank. Macam tu. So ini cara nak record. Harap boleh nampaklah. Nak buat belanja ke apa. Record ni bergantunglah atas tujuan pengeluaran atau kemasukan duit tu. Duit daripada mana. Boleh nampak cara nak record pindahan. Okey, itu untuk Nurul Fatihah tu tadi. Puan Nani ada invoice tak? Ada. Dekat sini dekat receipt ni boleh buka invoice boleh klik je dekat receipt ni. Lepas tu boleh tukar kepada invoice. Macam tu. Dan bila perlu ingat bila buka invoice perlu masukkan kod penghutang kod penghutang. Contoh Lisa. Macam tu. Sebab bila kita simpan data dia akan wujudkan dia automatik wujudkan akaun penghutang Lisa ni kepada kita sebab dia nak menunjukkan ada jualan secara hutang kepada customer. Resit bukti bayar atau resit pembelanjaan tu kita filing berasingan ke? Buat masa sekarang saya test sekali dengan filing pay voucher. Kalau nak mudah baik asingkan lah bukti bayaran ke resit belanjaan tu, baik asingkan sebab bila kita nak cari sebab dia kategori ni berbeza. Bila kita contohlah nak rekod belanja, kalau kita dah campur-campur dengan resit bayaran pelajar apa semua jadi susah. So kalau kita dah ada asingkan file belanja asing, resit bayaran asing lagi mudah lah. So kita tak perlu nak ballot banyak-banyak resit lah. So saya cadangkan kalau nak buat filing tu, filing mengikut kategori transaksi. Boleh test sekali dengan voucher tapi asing mengikut kategori. Gaji tak boleh gaji tak boleh claim. Pada Encik Hairul ni ditanya untuk gaji owner milik tunggal tak boleh, ialah belanja yang tak boleh claim under LSDN. Ya, tak boleh claim lah. Cara bagaimana untuk kita keluarkan duit dari bank. Ni saya dah tunjuk dah. Kalau keluarkan duit dari bank untuk kegunaan sendiri. Untuk kegunaan sendiri tu kan, kalau selain gaji, dia ambilan tau. Kalau selain ambil gaji untuk kegunaan sendiri, dia ambilan. Tapi kalau macam untuk entertainment staff ke, untuk entertainment diri sendiri sebagai staff ke, itu boleh rekod dekat belanja. Tapi kalau ambil dalam kuantiti yang agak besar untuk kegunaan sendiri, contohlah katakan duit nilai duit yang ada dalam perniagaan kita ada berapa? 24,000. Contohlah kalau kita nak ambil 5,000, kita nak keluarkan duit modal kita 5,000 untuk buat renovation kereta ke rumah ke, maksudnya untuk personal matter, itu rekod dekat ambilan dekat sini, dekat asset lain ni, dekat sebelah pindahan ni ada rekod ambilan. Dekat ambilan ni rekod berapa banyak yang kita ambil tu, duit yang kita ambil tu. Kelas ada lagi ke nak cuba balik? Nantilah kita cari satu tarikh untuk buat kelas lagi. Kalau untuk quote atau purchase order, sales type kan tukar ke? Tak perlu. Sebab quotation untuk purchase order, dia tak ada simpan data, dia simpan PDF je. So tak ada sales type lah. Okay. Sales type sekejap quotation. Ni boleh boleh kosongkan je kot. Boleh kosongkan je. Tak boleh. Tapi kalau dah ada term siap-siap boleh je play. Kalau tak, letak cash je dulu. Kalau macam nak record sewa dalam easy account. Sewa dekat belanja Sewa tu macam sewa kedai ke, record dekat belanja. Pergi dekat perbelanjaan. Okay, saya buat ni macam sewa kedai tadi kan. Okay, masukkan satu tarikh. Contohnya
akhir bulan kita bayar sewa kedai kan. Contoh bulan Februari lah. Ni kita dah bayar bulan Januari. Okay, 25 hari bulan kita bayar sewa kedai. Pilihlah sewa kedai. Sewa kedai ke sewa apa-apalah. Yang seperti data yang kita record dekat database tadi. Jumlah kata sewa kedai 1,500. Okay, cara pembayaran. Kalau transfer dari Maybank lah. Saya ambil lah. Kalau tunai lah. Cara bayaran tu mengikut apa yang kita bayar lah. Apa cara yang kita guna masa transaksi itulah. Okay, kalau ada receipt dan sebagainya, masukkan nombor reference. Okay, buatlah catatan sewa bulan 2 ke. Ini untuk kefahaman sendiri. Lepas tu kita simpan data. Simpan data. Mana tak keluar. Simpan data, dia terus record. Kita ada buat belanja sewa kedai pada bulan 2. Macam tu. Okay. Maksudnya invoice saja tu kan. Ya. Kalau invoice cara jualan secara kredit. Sebab invoice ni untuk jualan secara hutang. Receipt dia tunai lah, cash. Konsultasi untuk personal coaching. Personal coaching setakat ni tak ada. Tapi kalau WhatsApp tu kita just balas macam tu lah. Kalau personal coaching face to face macam ni, setakat ni kita tak ada lagi. Tapi saya tak tahu kalau bos saya ada buat. Tapi kalau yang dia kena tu biasa dia buat. Jadi nantilah saya tanya dia. Kalau ni boleh tanya je dulu nanti ya. So dah tak ada soalan kat sini. Nanti boleh join Telegram. Nanti saya letak link kat sini. Nanti video ke, link untuk belian ke, nombor telefon ke, saya akan letak dekat Telegram. Kalau tak boleh join Telegram ke, ada masalah ke apa, boleh PM je dekat yang masa daftar nak join sesi ni. Okey, jadi dah sampai pukul 1 dah. Saya minta maaf sebab drag masa. Dan terima kasih lah pada yang mana-mana yang stay. Terima kasih semua. Kepada yang dah guna, kalau ada masalah, macam biasa boleh email ke, boleh contact salesperson lah setakat ni. Boleh contact salesperson dulu. Dan minta maaf kalau ada kekurangan sepanjang yang dah guna tu. Minta maaf kalau ada kekurangan, ada masalah-masalah teknikal dan sebagainya. Untuk yang berminat untuk mencuba, boleh sama ada nak klik trial dulu pun boleh. Nak nak buat pembelian pun boleh, terpulang. Dan seperti yang korang tengok lah, kita boleh record semua transaksi perniagaan yang berlaku dalam perniagaan kita, dan pada akhirnya kita nak sediakan ni lah aliran wang tunai. Lepas tu kita nak dapatkan PNL tahunan ni, PNL tahunan di mana menunjukkan keuntungan atau kerugian perniagaan, imbangan duga dan juga kunci kira-kira. So kunci kira-kira dan PNL tahunan ni lah penting dalam perniagaan untuk buat loan, untuk submit LSDN dan sebagainya. Nanti saya letak link Telegram kat sini. Rasa dah ada share tadi. Kejap nanti saya share. Okey, jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan sepanjang sesi penerangan saya dan perkongsian saya ni. Terima kasih sangat-sangat kepada yang bersama saya, yang dah lebih masa dah ni pun. Okey, jadi saya undur diri dulu lah kot. Kalau ada soalan boleh nanti kita ni kat belakang lah. So kalau ada webinar seterusnya kami akan wawarkan juga Okey, terima kasih semua. Jadi saya satu lagi, saya berharap semua yang mungkin ada yang baru nak start balik ke berniaga kan. Saya pun faham, kami pun berniaga, nak start balik, nak boost balik perniagaan kita masing-masing ni. Saya harap semua berjaya lah dan terus kuat semangat. Percaya diri, jangan putus asa. InsyaAllah satu hari dengan azaman yang kuat, yang di mana kita percaya dengan perniagaan kita sendiri, kita akan berjaya. Berjaya ni, kejayaan ni atas definisi masing-masing. Tak semestinya ada juta-juta dalam bank baru berjaya. Dia tak macam itulah. Selagi kita happy, selagi kita enjoy dengan apa yang kita buat, insya-Allah itu adalah kejayaan. Okey, sekejap yang mana nak keluar boleh keluar, nak mana boleh end. Saya nak apa? Saya nak share ni dulu Saya nak share. Okay, ni link Telegram. So kan apa ni? Boleh join Telegram. Nanti kita attach video. Kita attach. Kalau ada apa-apa program seterusnya pun kita akan
Wawakan kat Telegram lah. Join Telegram dulu Ramai lagi tak keluar ni. Ada ke yang ada soalan? Sebab kebetulan anak saya dah tidur, jadi saya ada masa. Boleh je lah nak kalau ada apa-apa nak tanya. Berkenaan macam, tak kisahlah kalau luar daripada penggunaan sistem Easy Account ni ke, berkenaan kalau ada record dekat sistem lain pun tak ada masalah. Macam ada apa? Ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan perniagaan masing-masing. Kalau saya boleh tolong, saya tolonglah. Saya boleh share ke, ada record nanti kita share dekat Telegram kita share dekat Telegram. Puan, selalunya kalau baru nak mula record kita rujuk pada customer. Ya. Kalau macam contohlah baru nak record, tapi kalau dah daripada tahun-tahun lepas tu, tengoklah kalau kita ada receipt, kita boleh compare macam ni. Contohlah kalau yang tahun lalu lepas kan, tahun 2019 ke, tahun 2020 ke. Okay, yang pertama kita tengok bank statement dulu. Okay, kalau kita masih ada semua bukti transaksi mengikut semua transaksi bank statement tu, boleh record. Boleh. Boleh Encik ajar. Kalau receipt ada, boleh compare dengan bank statement, boleh record lah. Dan make sure semua transaksi dalam bank statement tu di-record dan dalam kategori yang betul lah. Mama nak record start 2002 sekarang try. Boleh. Try je dulu. Try tu mengikut jenis perniagaan masing-masing. Yang ni record kat mana, transaksi ni record kat mana, macam tu. Semua receipt kena simpan. Kalau macam pemilikan tunggal, yang macam bukan enterprise lah, simpan setahun pun tak apa kot. Sebab HDN, dia tak nak refer sangat receipt. Kalau perniagaan-perniagaan kecil ke, SME ke, dia tak nak refer receipt sangat. Tapi kalau ada perniagaan yang sale yang dalam setahun tu mencecah ratusan ribu, biasanya dia nak tengok, dia nak check kita punya ni, macam receipt apa semualah. Setahun ke 2 tahun ke macam tu. Tapi paling lama untuk small enterprise ni, SME ataupun kecil-kecil ni 3 tahun lah. 3 tahun tu pun dah okey dah. Modal yang awal dan pembelian aset seperti mesin tu kena record. Oh, okey. Nurul Fatihah, macam modal awal tu setiap tahun nak record tu memang kena record lah. Memang kena record modal yang sama. Dia macam ni. Kan akhir tahun nanti kita ada kunci kira-kira ni kan. So, bila kita buka akaun tahun baru nanti, kita ambil baki-baki daripada kunci kira-kira ni, kita transfer kat sini je. Kita ni kunci kira-kira tahun sebelum tengok kunci kira-kira tahun sebelum. So, daripada sini kunci KK dekat sini ni, kita record benda yang sama ke dalam sini. So, kita dah tak payah nak record balik macam modal ke, aset ke dekat akaun-akaun masing-masing tu. Dekat akaun masing-masing. Tak perlu nak record modal sekali lagi apa semua. Kecuali kalau pada tahun baru itu ada kemasukan modal, baru record dekat modal. Okay, contohlah tahun 1/1/2022 kita ada tambahan modal, kita rekodlah modal kat sini. So kalau yang dari tahun-tahun lepas tu, yang tahun modal pertama yang masa mula berniaga tu, dah tak perlu record kat sini lah. Record kat sini je kunci tahun sebelum ni. Dekat sini dia ada modal berapa. So kalau modal itu 40,000, type lah 40,000 kat sini macam tu. Kecuali kalau ada penambahan modal baru record dekat sini. Ini untuk yang semasa lah. Untuk tahun semasa. Yang sini untuk baki tahun sebelum. Jadi kat sini untung rugi tak payah. Untung rugi tak payah Untung rugi je tak payah. Ni tak off kan. Tak payah. Yang ni nanti dia akan automatic je. Ini maksudnya ambil data daripada tahun lepas lah. Tapi jangan record dekat file 2021. Macam download untuk tahun 2022. Record dekat kunci kira-kira file 2022. Jangan record dekat
file 2021. Record dekat file 2022 tapi maklumat ni ambil daripada kunci kira-kira yang tahun 2021 ni. Dia kena macam tu. Next sesi kita tak boleh bagi tarikh lagi sebab memang tak ada tarikh lagi pun. Nanti tahun 2002 bagaimana cara nak download. Okey, kalau kata dah buat pembelian, kita akan bagi resit pembelian dan link sistem. So, link sistem dalam email tu setiap kali nak guna untuk perniagaan baru ke, perniagaan lain ke, nak guna produk baru ke, nak guna untuk tahun depan ke, download je daripada link yang sama. Okay. Kalau ada sebarang update daripada main system, so file yang di-download tu akan ada update sekali. Okay. Tak perlu update setiap pengguna lah. Nanti kalau next sesi boleh tengok dekat Telegram kan, kita akan update lah. Bagaimana penyimpanan resit ikut kegunaan atau simpan secara bulanan. Penyimpanan resit ni kalau buat filing macam kita biasanya kalau account ni dia ada file yang hitam keras tu kan. Boleh asingkan mengikut transaksi macam jualan, belian, belanja. Bolehlah record. Macam jualan tu biasa kita ada buku bill kita kan. So itu dah boleh jadi bukti lah, dokumen kita lah. So kalau macam belian tu kita simpan satu file untuk bil-bil atau resit belian. Kalau belanja kita simpan satu file untuk resit-resit belanja. Itu. Simpan terus je setahun, tak ada, simpan setahun terus. Tak payah simpan untuk setiap bulan, file setiap bulan lah. Macam satu file tu untuk setahun. Biasanya macam tu bukan copy and paste atau type je. Untuk copy kunci tahun sebelum ke kunci kira tahun lepas ke dalam file yang tahun ni, file tahun baru, kena copy and paste pun boleh, copy and paste. Boleh. Sebab dia sistem offline jadi dia tak link melalui file lah. Sekejap saya bagi kejap saya bagi nombor phone kat sini lah. Saya bagi ni nombor telefon sales. Kalau ada apa-apa masalah memerlukan servis pun boleh berhubung dengan dua nombor ni Sekejap. Boleh berhubung kat sini. Kalau ada nak tanya apa-apa ke, nak buat pembelian ke apa sebagainya, boleh kat sini. Nota ni ada dekat slide ni ada yang kategori belian, belanja dan sebagainya. Tapi saya tak tahu ada berkaitan tak dengan perniagaan ni lah yang dijalankan. Dekat sini boleh tengok kategori belanja. Tapi dia tak detail. Nanti kita cuba create satu ni, kita attach kat Telegram untuk belian jualan. Dia belian ni lebih tepatnya macam apa yang kita beli untuk dijual balik atau apa yang kita beli untuk membuat produk jualan. Itu ikut dekat belian. Apa yang kita beli untuk dijual balik atau apa yang kita beli untuk membuat produk jualan. Jualan ni adalah
hasil daripada jualan kita lah. Kalau kita jual produk, customer bayar, itu jualan. Kalau kita buat servis aircon ke, baiki kereta ke, baiki motor ke, kalau customer bayar, itu adalah jualan. Belanja ni pula adalah apa-apa yang kita bayar untuk operasi perniagaan. Bil air, bil elektrik. Slide dah ada kat sini dah, Cik Saifuddin. Slide dah ada. Boleh scroll ke atas. Ada dah ramai dah attach slide ke atas ni. Belanja. Belanja itulah apa-apa biaya atau pembayaran untuk operasi perniagaan. Selain bil-bil bulanan tu, alatan-alatan yang dibeli, yang dipakai buang ke, yang alat untuk menyiapkan produk ke, kalau yang kecil-kecil tu, itu boleh record dekat belanja. Aset ni pula adalah apa-apa yang bernilai kepada perniagaan. Bernilai ni maksudnya boleh dijual balik untuk mendapatkan dana ataupun mendapat pusingan modal ke, atau mendapat duit untuk cover hutang ke. Itu adalah kategori aset. Macam bangunan ke, kereta, mesin-mesin yang besar-besar, peralatan yang bernilai lah. Macam kalau jual tu ada pasaran lah, ada pasaran. Kalau spana apa tu yang biasa yang kecil-kecil tu, tu bukanlah, itu boleh record dekat belanja. Okay, saya rasa sampai kat situ saja. Dah hampir pukul 2. Kita pun dah Zohor. Terima kasih sekali lagi. Saya akan end lah live ni. Okay. Kalau ada rezeki lagi, kita buat meeting lain. Kita jumpa lagi lah. Kalau bukan bukan orang yang sama, mungkin orang lain pula. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat tengah hari.